pergi jauh. Yallah, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'in ala umurin wa din wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, insyaallah hadzal yaum sanashrah wa nuqaddimu lakum an aqsamu min al-af'al. وكان شرحنا قبل ذلك أو في الأسبوع الماضي أن الفعل اسمه فعل أمر. وكان فعل أمر يكون على سبعة أقسام أو سبعة ضمائر فقط. ومن هي من أنت أنتي أنتما أنتم أنتنا خلاص يعني. Okay? أنتما في نوعان. وهذا اليوم sanashrah wa nufassil lakum an ma yaqul bi fi'il mujarrad. Ini semua terminologi. Asalnya semua fi'il dia berkisar pada ataupun dia berpunca daripada 3 perkataan yang kita panggil sebagai root word. Betul tak? Okay, and this root word ismuhu fi'il mujarrad. Nama dia fi'il mujarrad. Saya tak sengaja tak panggil awal ni fi'il mujarrad. Nanti orang ingat daripada fi'il tu ada pecahan lagi. Sedangkan fi'il cuma kalau berkaitan dengan masa dan keadaan perbuatan tu hanya fi'il madi, mudhari' dan amar sahaja. Faham ni? Walakin law naqul al-af'al min anwa'ihi, kalau sekiranya daripada jenis fi'il tu min haitsu imbuhan, kita beri perimbuhan mujarrad atau mazid, perkataan yang kita beri imbuhan atau tambahan, maka terms dia akan berubah. Ingat tak macam fi'il kita kata isim, ingat tak bila kita belajar isim, kebiasaan kita kata isim, right? Cara nak kenal alif lam dengan tanwin, sahih? Betul? Kemudian nangqasim al-asma' min haitsu i'rabihi sawan kana marfu'an, mansuban atau majruran, sahih? Bila kita cakap pasal isim, kita kata dia marfu', mansub, majrur, sahih? Betul? Walakin fihi aqsam aidan min haitsu ما يقول من حيث ممنوعه من الصرف سواء كان معرب أو مبنيا أو ممنوع من الصرف, sahih? Bila kita cakap pasal isim, selain daripada i'rabnya marfu', mansub, majrur, kita juga beri pecahan bahawa isim tu dia boleh jenis mu'rab yang boleh diberubahkan barisnya, ataupun mabni yang maksudnya statik, mahupun kita panggil dia mamnu' min as-sarf atau ghair munsharif, yakun dia boleh berubah tapi pada certain condition atau certain keadaan saja. Sahih? Betul kan? Kan macam tu kan. Jadi isim dia jenis dia macam tu. Tapi kita tak cakap ini mu'rab mabni macam tu, sebab mu'rab mabni ni is also a dual usage in fi'il juga. And also harf. Betul tak? Kan? Jadi sekarang ni bila dalam keadaan kondisi fi'il, ada satu kaedah di mana yang saya terangkan dari awal, kita perlu cari dalam semua jenis fi'il atau sebenarnya punca kepada semua kalimah yang diberi imbuhan, dan imbuhan tu boleh terjadi dalam bentuk isim atau fi'il, kita panggil sebagai root word. Faham tak ni? Clear tak? So root word in Arabic ismuhu al-fi'il mujarrad. Apa nama dia? Fi'il mujarrad. Dan fi'il tu mujarrad maknanya kullu kalimah atau kullu harf fi hadzal fi'il asliyan. Semua huruf dalam perkataan itu adalah asli. Contoh kataba, 3 letter. Assalamualaikum Ustazah. Ya saya. Waalaikumsalam Kak. Boleh dengar saya? Dengar, saya baru masuk. Okey, alhamdulillah. Sekarang kita buka buku Otodidak muka surat 96. Okey. Saya nak terangkan bahagian fi'il dari sudut, okey, betul kita dah baca fi'il amar, tapi fi'il amar berkait rapat dengan fi'il mudhari' berkait rapat dengan fi'il madi. Betul tak? Kita dah terangkan bahagian ni. Dan sebelum ni saya terangkan benda yang paling asas sekali dalam fi'il atau dalam kalimah sebenarnya adalah fi'il madi, dhamir huwa, yang panggil sebagai root word. So root word tersebut dipanggil sebagai fi'il mujarrad. Okey. So maknanya fi'il mujarrad ni adalah huruf asli. Perkataan tu kalau kita kata kataba maknanya tulislah. Sama ada penulis ke, penulisan ke, tulisan ke, ditulis ke, menulis ke, dituliskan, yang imbuhan tu semua kita kata tu tambahan. Imbuhan. Faham ya? Saraf ni saya dah terangkan terperinci. Dan fi'il mujarrad root word ni yakun imma yakuna
Rubai, sulasi atau rubai. Maknanya sulasi adalah 3 huruf. Arba'ah maknanya apa? 4 kan? 4. Jadi sawa'un kana sulasi atau rubai. Dia boleh jadi dalam 3 perkataan atau 4 perkataan yang asas. Atau yang asal. Faham tak dia punya terminologi keadaan dia? Good? Okay, good. Now, kita move on. Wa yakun fi fi'il mujarrad thulathi thalatha awzan. Dan kalau dalam fi'il thulathi, dengar ya, fi'il kalau kita combinekan root word yang 3 letter, istilahnya adalah fi'il thulathi mujarrad. Okey, soalan. Ustazah, kalau saya tak ingat, tak apalah. Tak kisah. Saya tak very ataupun saya tak berapa mementingkan dia punya terminologi. Pada saya penting faham. Sebab terms ni kadang buat orang jadi takut kan, macam orang belajar tajwid dan sebagainya kan. So kalau sorof ni dia akan ada banyak terminologi. Saya akan introduce, tapi kalau you tak faham, it's okay. Bukan tak faham, tak ingat, it's okay. Yang penting you faham konsep dia. Sebab itu yang kita nak. Okay, jadi memandangkan kita dah terangkan sebelum ni, saya suka approach faham. Saya tak suka sebut approach hafal buta. So kalau hafal buta nanti dia lupa. Okay, so sekarang you kata nama tadi fi'il sulasi mujarrad. Maknanya root word yang 3 letter. You can write there inside your book. Okay, and dia ada salasa auzan. Dia ada, nampak tak perkataan wazan tu? Wazan tu kalau saya translatekan kita panggil pattern. Okay, apa makna pattern? Maknanya kalau kita kata fa'ala, nampak fa'ala, dia boleh jadi yaf'ulu. Tu nama pattern. Ustazah, maaf. Tadi apa page apa? 96 kat buku. Oh, 96. Pergi cari 137. Macam mana dapat 137 tak tahu. Entahlah, 137 apa Okay, Ustazah, terima kasih. Belum lagi. 137 tu. Oh, okay. Ni musanna jamak, tak payah ni kita tak Itu dia. Okay. Okay, so you see ini namanya wazan. Okay, ini semua common terminology lah in Arabic. Kalau orang panggil wazan tu maknanya tu adalah pattern. Okay, and pattern ni dia ada banyak. We can go up to 24 types. But it's okay if you don't remember all. Okay, but like I said, that's why when you're learning fi'il, most importantly, you have to know the fi'il madi and mudari by memorization, by looking at the dictionary. That's the simplest way. Of course, dia ada dia punya dia punya wazan. Ini nama wazan. Daraba yadribu. Nampak tak? Maknanya spelling dan patternnya, barisnya mesti baris yang demikian. Ataupun kita kata contoh ni, nazala, ni macam ni saya tak ada kat sini. Okay. So kita ada pattern yang ini jenis dia ada fa'ala yaf'ulu, contoh nasara yansuru. Nampak tak? Ni pattern dia maksudnya. Contoh kalau saya letak kat sini kan, nasara, okay, yansuru. Ni pattern dia. Nampak tak? Ada pattern dia. Yang paling penting kalau fi'il madi kan kita cakap adalah huruf yang ketiga. Ingat tak last week kita belajar? Kan? The ainuhu yang last week kita explain kan? Ainuhu is the most important letter in saraf ataupun in pattern. Because the one that usually will change, okay, akan have the changes is actually dekat dia punya ainuhu. Allahumma salli ala Muhammad. Okay? Okay? So if you notice, nampak tak? Nanti you akan notice lah. Dekat fa ni, dia akan berubah. Dekat ain ni akan berubah. So we will have like this. Nasoro kan? Ya. Nampak tak? We have yan suru. So. Okay. Right? So wazan tu kita panggil, dia punya pattern kak, selalunya pattern kita gunakan fa'ala yaf'ulu. Kita gunakan this is the base. Faham tak? Kita gunakan fa'ala. Macam kita belajar lah. Root word kan fa'ala kan. So the base kita gunakan fa'ain dengan lam. Kenapa? Sebab itu standard. Memudahkan untuk faham. Macam tu. Okay? So nampak dekat ain ni yang selalu akan ada perubahan.
Sama ada dalam fi'il madi maupun fi'il mudhari'. Sebab kalau fi'il amar, dia follow mana? Fi'il mudhari'. Siapa? Fi'il apa? Fi'il mudhari', follow mudhari'. Jadi fi'il mudhari' follow siapa? Fi'il Fari'an. madi. Ainuhu. Ainuhu ni yang main peranan kat sini. Nampak? Itu satu. Nampak tak? So you see kat dalam buku ni, dia tulis abara ya'buru nasyara yanshuru kharaja yakhruju hakama yahkumu. And all these verbs, dengar ya. And all these verbs mesti ainuhu dia berbaris demikian. Tak boleh awak cakap abara ya'baru ke abara ya'biru, cannot. This is fixed. Spelling and pattern is fixed. Yes. Yes, okay. So it's fixed. Kharaja yakhruju. Sebab itu awak baca ukhruj. Awak tak baca ikhrij ke, ikhraj ke. Yes? Yes. Yang you tunjuk dalam Quran, dakhala yadkhulu. Ni semua kan, unzur, kaifa nusariful ayat. All these words are fixed. That's why kita panggil dia pattern. Faham tak ni? Okay. Clear tak? Okay, kata ni kita kat muka surat 96. Page 96. Off your buku atau tidak. Okay, so ni jenis yang pertama. Number 1. And then we have, the next one is, okay. Alright. Okay. Before that, nanti I'll come back to that. I miss page 94 and 95 to explain. Okay, never mind. Kita move on to page 97. Nampak tak? Fa'ala yaf'ilu. Nampak tak? Ain baris atas. Okay. Tapi huruf yang kedua dia ain baris apa? Baris bawah. Nampak tak? Ini bukan u tau. Baris bawah. Ilu. Jadi contohnya apa? Alright. Nazala. Kan? Right. La yanzilu. Betul tak? Yes. Awak tak ada baca nazila ke apa, like something else, tak ada. Okay, nazala baris atas. Okay. Kemudian yanzilu. Okay. Zai baris bawah. Alright. Okay. Yanzilu. Ni semua dia punya pattern. Wazan. Okay. Ni contohlah. Kalau nak mudah, kita selalu hafal lah. Saya dulu hafal ni. Saya nak ingatkan dia. Okay. And then kita ada, nanti kita fataha yaftahu. Nampak? So fa'ala yaf'alu. Baris atas pula. Nampak tak? Ain dia baris atas. Jadi kalau ni, huruf keduanya adalah berbaris atas. Okay. Right. Alright, so the next one is fataha, fa baris atas, alright, fa. And ha, okay, so yaftahu. Okay, so ini basic patternnya. Alright, okay now. Before I move forward, actually I miss one thing here. Can we just reverse back to page 95? Ini saya dah terangkan tapi saya nak explain lagi dalam buku. Okay. Buka muka surat 94 and 95. 94. Okay, reverse balik sikit. Saya tertinggal tadi. Tadi cakap asal salah tadi, ada benda yang missing. Alright, now. Tengok So, when you have this, okay. Kita kata macam ni. Fi'il, kan tadi saya sebut, fi'il ada sahih dengan mu'tal. Betul tak? Inilah dia punya explanation dia. Jenis dia. Kalau fi'il sahih, maknanya yang tiada yang dipanggil sebagai huruf illah. Nampak tak muka surat 94? Dipanggil istilahnya apa? Huruf illah. Bukan huruf zaidah ya. Ini selalu orang confuse.
Apa beza huruf zaidah dengan huruf illah? Apa beza? Apa beza huruf zaidah dengan huruf illah? Apa beza dia? Huruf zaidah ada alif ya waw. Alif waw ya. Alif waw ya juga. Hah? Huruf illah pun alif waw ya juga. Remember we did alif waw ya? Yep. Kan Ustazah bagi sebelum ni, kalau fi'il, kan? Betul tak? Fi'il, kan Ustazah terangkan, fi'il terbagi dua, betul tak? Fi'il mu'tal dengan fi'il sahih. Yes? So, bila kita cakap fi'il mu'tal, okay, fi'il formation Ustazah panggil tu. Kan? Dia punya, ini pun alif waw juga. Fi'il sahih maknanya daripada tiga fa'hu ainhu lamhu, tiada huruf alif waw mahu punya. Yes. Betul tak? Tapi je kat sini istilahnya adalah illah. Ada tanya zaidah. Apa beza zaidah dengan illah? Okay, now let's look at the Quran. Now you can see. Zaidah huruf yang belakang huruf dia. Tambahan. Ini pun boleh belakang juga apa kak? Oh, okay. Betul tak? Boleh dia cuba tengok muka surat Nas 95. Ramah. Bukan ke ya belakang tu? Ya. Betul tak? Ya, betul. So, macam mana tu? Macam mana nak explain? Sebab ni biasa orang confuse. Apa beza huruf zaidah dengan huruf illah? Okay, now saya explain Ini kalau kita panggil sebagai huruf illah adalah huruf bersebab. Illah tu maknanya in Arabic, if you look in the dictionary, illah bermakna as-sabab. Au yakun fihi sabab li'illati au li'ta'adzuri. Orang certain kitab, illah maknanya dia ada sebab yang menjadikan dia uzur. Uzur dia kenapa? Tu kata tadi. Sekejap dia hidup, sekejap dia mati. Kita membolehkan dia hidup dan mati kat Kartini. Kartini dapat tak? Saya tunjuk contoh ya. Ini kan huruf illah kan? Nampak tak? Min qala yaqulu qul. Aina alif? Mahdzuf, hilang. Betul tak yang ini? Qala yaqulu qul. Rama yarmi irmi. Ya dia hilang. Ya suno. Tak ada ya. Maka alif waw ya ni illah li ta'azzuri. Dia mati ataupun dia hilang disebabkan subhanallah alhamdulillah. Suara Ustazah tak dengar. Okey. Ni bukan technical error, ni children error. Okay. So, kalau huruf illah in Arabic, dia panggil li ta'azuri. Dia ada sebab keuzuran yang membuat dia hilang kat Kartini, kat Siti. Okay. Itu nama huruf illah. Kalau huruf zaidah, dia adalah huruf tambahan. Nama pun zada yazidu zaid. Okay, kat mana nak jumpa huruf zaidah? Huruf zaidah contoh macam ni. Nampak? Yang ada alif bulat kecil. Dan dalam Al-Quran, huruf illah tak ada tanda mati. Huruf zaidah je yang ada tanda mati. Alif ke, waw ke. Sebab kan kalau kita belajar ini fi'il madi kan? Hum amanu. Betul tak? Yes. Correct. Kalau misalnya jamak pun kita gunakan alif kan belakangnya. Kalau macam ni, qalu kan home ni. Kita alif ni namanya huruf zaidah. Okay? Okay. Khalau. Ni semua fi'il zaidah. Alright? So zaidah yang ada tanda, kalau dalam Quran dia selalu yang ada tanda bulat kecil. Itu zaidah. Kalau huruf illah adalah original letter. Sebab kalau qalu, kalau amanu, what is the original letter? Hamzah, alif, mim, nun. That is the root word. Qalu, what is the root word? What is the mujarrad? Qaf. Qaf. Alif. Lam. Is this the original word? No. No. So zaidah is additional. Illa is part of the letter.
Cuma elah ni dia macam dia macam apa M&M, sekejap apa dia macam chips semua. Sekejap ada, sekejap tak ada. Sebab dia boleh dielahkan. Maknanya dia bersebab boleh dah tak ada wujud. Kan? Macam qala yaqulu bila pergi fi'il amar dia terus dibuang. Clear? Okay, ini nama dia. These are the names, okay? Let's look at the names. Mana saya punya fi'il madi? Fi'il majhul. Saraf isim fa'il. Okay, this one. Okay. Fi'il sahih. Okay, tak apa. Ini nanti dulu. Kita buat dia punya ni later. Okay, now. Tak apa, kita tengok buku je dulu. Okay, now. You tengok ya. Kalau dia kata, kat buku dia kata apa? Kalau fi'il sahih yang bukan fi'il illah, namanya pun ada 3 juga. Memang magic word selalu 3. Three names. Ataupun because of the positioning of the alphabets tu, okay, remember dia mujarad 3 kan? Because of the positioning, dia ada nama masing-masing. Okay, now, apakah nama tersebut? Yang pertama kita panggil dia mahmuz. Macam humus. Mahmuz tu maknanya fi'il yang salah satu daripada hurufnya adalah hamzah. Dengar ya. Hamzah bukan alif. Contoh akhadha. Kalau fi'il illah kak, ini selalu orang confuse dia macam ni. Kalau kita kata fi'il illah, okay, contohlah kalau kita ambil kat sini, okay, misalnya saya ambil sini alright. Let's say ni kan fahu ainu lamuhu kan. Kalau sekiranya Ustazah kata perkataan tu kita ambil qala lah, Zabit qala qala. Nampak tak? Ya. Alif ada baris tak? Tak ada. Tak ada baris. Faham tak? Tapi kalau saya kata akhadha, ada baris tak? Ada. Hamzah tu. Ada. Ini adalah fi'il sahih mahmuz. Mahmuz. Nama panjang dia. Sahih. Nama pendeknya fi'il sahih. Ha. Okay. Ni nama panjang dia fi'il mu'tal. Okay. Nakis. Bukan ni bukan nakis. Ini ajwaf, sorry. Ajwaf. Ajwaf, nakis, ajwaf, misal nakis. Okay. So tu 3 nama dia. Okay. So ni nama glamour dia fi'il mu'tal ajwaf. Okay. Ikutlah nak ingat yang mana. Tapi saya rasa yang penting ingat nama yang depan ni saja. Ni nama madai. Okay. So dia indikator dia, dengar ya. Indikator yang paling mudah nak bezakan fi'il sahih dengan fi'il mu'tal adalah fi'il mu'tal dia tak ada baris pada alif tersebut. Okay? Okay? Kecuali kalau huruf mahmuz sahih. Kalau misalnya huruf yang pertama, dengar ya, kita tak panggil dia hamzah waw ya, kita panggil huruf mu'tal adalah apa? Alif, waw dengan ya. Alif beza alif dan juga hamzah. Okey, saya pause dulu. Kak Siti okey tak? Ada apa yang nak diulang tak? Yang tak berapa jelas Kak Kartini? Kak Jamilah, Kak Ayu? Tak berapa faham. Yang mana? Yang nak bezakan tu ada tanda dengan tak tanda. Kakak tengok alif ni huruf mat kan? Itu mat mu'tal. Kan you baca qala, ada tanda tak? Maknanya ada baris tak? Faham tak baris? Tahu. Baris adalah ni. Ni baris. Sekejap Tashkil dia. Tashkil dia. Okay. So kalau kita kata baris. Alright. This is baris. Sukun termasuk baris. Tanda juga Ustazah. Termasuk tanda. Correct. Okay. Ni. Ini tanda baris. Saya panggil baris dan tanda lah. Indikator. Ini baris.
Okay. atau indikator. Pasal orang Melayu panggilnya baris. Baris. Orang Arab panggilnya harakat ataupun dobat. Ini namanya harakah, ini namanya dhabtun. Biasa kan? Kalau you belajar in tajwid atau belajar Quran dia ada namanya, tapi saya panggil baris dan indikator. Tanda-tanda. To identify. Okay? Ini bahasa apa mudah faham. Dan you tengok tadi dalam call. Yes? Maknanya semua yang hamzah wasal ni semua bila tak ada tu jadi fi'il apa tadi? Hamzah wasal bukan. Hamzah wasal dia adalah hamzah wasal. Tengoklah dia punya perkataan dia adalah huruf asli ke bukan. Dia remember kita cakap pasal fi'il mujarrad, dia mesti 3 letter. Dan hamzah wasal kebiasaannya pada apa? Amar. Amar. Kat Siti. Fi'il amar dan juga isim. Fi'il madi tak ada hamzah wasal. Okay, ini saya Ustazah. My turn. Okay, yang Ustazah maksud tadi hamzah bukan under the alif waw ya. Kalau macam yang macam gini alif atas dia hamzah tu consider tak? Ini? Ini hamzah kotak lah. Consider lah. Consider apa? That mean is the alif waw ya, is it? Bukan. Alif waw ya tu Kak Ayu. It's solely the alif only. Alif. Oh. Saya tak cakap hamzah kan? Saya kata alif kan? Alif. Tapi yang ada hamzah kat atas tak consider lah. Itu namanya hamzah. Hamzah mahfuz. Ini namanya Hamzah tumpang is it? Hamzah tumpang. Okay. Hamzah dengan alif tak sama tau Kak Ayu. Kalau Kak Ayu ada nanti boleh tanya ibu in detail. Hamzah dengan alif je, tak apa saya terangkan aja. Hamzah ni dia adalah invention ulama. Huruf asal huruf hijaiyah hanyalah alif sahaja. Sebab itu kalau you tengok style mukaddam, orang pasal saya faham sebab dulu you panggil alif data A, alif bawah I, alif depan U, panggil ni alif. Sedangkan ni bukan alif lah yang membezakan bacaan mat dengan Alif huruf baris. Alif huruf mat aja. Alif ni adalah huruf mat, betul. Kalau ikut kaedah Rasam Busiri. Kita jangan follow kaedah mukaddam. Saya tahu orang panggil alif, wa, alif, bata. Okay, which is not wrong ia tak salah. Tapi sekarang bila kita dah ada ilmu, kita upgrade, alif dari sudut penulisan adalah literally alif sahaja. Dan ia digunakan sama ada untuk dibaca panjang atau digunakan sebagai zaidah. Macam tadi saya tunjuk. Okay. Tapi kalau yang saya maksudkan fi'il sahih mahmuz ni, dia adalah hamzah yang berbaris. You will never see in the Quran like this one. Like that. You see like that? Selalu ada hamzah. Usmani, do you ever see like that? Selalu ada hamzah. Kalau mukaddam ada. Kita tak pakai kaedah mukaddam, kita pakai Rasam Usmani kan? So namanya sebab apa? Inilah orang panggil kebingungannya. Sebab itu ulama buat letter hamzah ni. Dia bezakan tulis ni. Minggu lepas saya terangkan tentang hamzah. Hamzah kan ada jenisnya. Mana ni? Slide saya dekat sini. Ni. Kalau tak ingat boleh tengok balik dia punya tu. Video. Betul. Mana dia punya ni slides dia. Kan saya terangkan tentang huruf Anita dengan huruf hamzah kan. Tak ada kat sini ke? I think I dah bawa dia keluar. Huruf Anita? Huruf Anita, alif nun yata. Kan? Ya. Kan ada ada I think last month punya video. I tak ada kat sini. I think I put it dekat lagi satu punya file. Okay, never mind. Faham ni? Okay. So, lagi sekali saya ulang. Kalau huruf mat lah. Kalau mudah nak faham huruf mat yang ni baca panjang. Betul lah. Baca dalam Quran. Qala sama rama qaba dana rama. Kan you baca dia ada mat. Rama ramaita id ramaita. You baca ma panjang. Ma sama. Kan? Kalau ni baca akhaza tak kan? Akhaza huruf yang berbaris. Namanya tetap sahih. Sebab ini original letter. Hamzah, khaza. Yang ini qaf, alif. Sebab alif ni kenapa Kenapa kita nak bezakan dia sahih mu'tal? Sebab macam tadi lah saya kata. Kalau qala,
Nampak tak? Bila kita tukar jadi fi'il mudhari, dia jadi yakulu. Hmm. Nampak tak? Yakulu. Oh, no. Nampak tak? Dia boleh berubah kepada Berulang. salah satu daripada alfabet waw ataupun ya. Kul lepas tu atau dia buang. Kalau akhadha tidak. Akhadha, kalau fi'il mudhari'nya apa? Correct. Ya, khuzu. Ya khuzu ahsanti. Nampak tak? Saya ada buang ke saya ada tukar apa-apa tak? Tak ada. Tak ada. Ya khuzu. Nampak tak? Kha tu fa'uhu ni still kekal kat situ. Correct or not? Correct. Tapi kalau misalnya huruf waw ni ainuhu kat sini, position dia kat tengah lah. Ini pasal dia adwaf kan? Nampak tak? Dia tukar jadi waw. Tapi persamaan antara kedua-dua ni ada kala dia akan dibuang juga. Khuz. Hamzah dengan alif ni dia ada similar trait lah. Dia dibuang. Khaza ya khuzu khuz dia buang. Khuz biyadika. Tiksan. Yes. Macam mana Ustazah tahu Ustazah? Kita kena selalu biasakan lah. Bila baca Al-Quran you akan nampak dia punya kebiasaan perkataan tu berubah. Don't worry about this lah. We will work on this lah. Okay, I will give you exercises on this. Okay, but most important ni is ilmu. Dia sebenarnya belajar saraf ni nak kena hafal aja. Cakap jujur, hafal aja. Tapi pasal kerana kita tak nak fokus pada hafalan, maka kita akan buat latihan yang berdasarkan Al-Quran. You akan tengok perkataan tu you biasa baca. Then you can learn to identify. Ada cara teknik kan last week saya ajar macam mana nak tahu dia fi'il amar. Sebab yang selalu mungkin ada question selalu bagian fi'il amar sebab dia selalunya dibuang. Kalau madi dengan mudhari you can just refer to the dictionary. Macam mana saya tahu dia yakhuzu? Pasal saya tahu dictionary. As simple as that. You type je keluar. Tapi fi'il amar dia tak ada. Jadi macam mana nak tahu fi'il amar? Habis Ustazah, mana nak tengok dekat, kata tengok fi'il mudhari. Lepas tu terus hilang pula Hamzah dia. Betul. Kan Ustazah? Ya saya. Okay, my maksud tu, yang mat tu I faham. Dia punya alif tu memang tak ada Hamzah. Maksud Ayu kan? Dia punya, kalau setiap kali kita tulis tu, alif, kita nak maksud kita tu alif. Tapi kita kena tulis Hamzah ke atas dia? Kalau Hamzah kena tulis Hamzah Kak Ayu. Tak boleh. Tidak. Oh, this is Hamzah lah. It's not alif. Is it? Which one? You're talking about this one, right? Yeah, correct. Yes, you have to write Hamzah. You cannot write alif like this. Cannot. In So terms of, oh, tak boleh. is this what you're talking about? Yeah, correct. Cannot. In terms of letter writing in Arabic, you have to write with Hamzah. Okay. Sebab generally kalau alif kita tak letak baris. Mana you tulis kolam macam ni? Ada? Tak ada what? All the mads usually write in Arabic. Mana you tulis baris? Okay, that one I understand. Yang alif Hamzah ni is actually kena tulis Hamzah. Kalau I letak alif, maksud I tu is akhoza juga. Without the Hamzah? Kalau on O-level standard or university standard is wrong. Okay. Yes, it's not right. Walaupun I understand that as alif. Yeah. Oh. Not alif it's Hamzah. Hamzah. Oh, this one is kalau if I make what I mean is alif. I tak nak yang Hamzah. It's Give just me an alif only, example. right? Like what alif? Kola lah. Which one? Give me Yang a alif fathah. alif tak ada fathah. Yang ada fathah cuma Hamzah saja. Alif tak kena ada fathah. Alif adalah tanda mat. Alif tak menerima baris. Alif tak meriba baris. Dia adalah bacaan untuk dipanjangkan. Sawa'un kana fi rasmil Uthmani atau fi fi lughatil Arabiyyah. I know there are some I don't see kekurangan lah, tapi ini adalah dari sudut dhabat dengan syakal. Dari sudut Ustazah, example like aw. Alif waw kan? Alif fathah. Waw sukun. Yes, aw macam ni tulisnya. Aw Hamzah tu. Kan waw ada baris, alif ada baris, aw.
Oh, kena I thought macam just alif, just one straight line like that. Kalau I tak tahu orang lain, kalau I'm very particular about this. Oh, okay. Because I know whether you understand or not. Mm-mm. Do you know the difference between alif hamzah? A lot of people, even I can say, I'm sorry to say, they are also teachers also. They still cannot differentiate between alif, hamzah dengan hamzah wasal. Ini ilmu dabat dengan syakal. Ilmu dabat dengan syakal ni mungkin tak ramai yang kuasai dia lah. Okay. I know, I have student, dia kalau tulis dia punya assignment, dia akan tulis macam ni. Aku geram je. Tangan dia, Dik, kalau you tulis, dia kata ustazah tak pernah ni. Sebab apa? Alif ni you akan gunakan untuk hamzah wasal. Contoh kalau you tulis misalnya, okay, ustazah tulis kasih contoh lah. Ini perbincangan alif dengan hamzah wasal Contoh kan, kalau awak tulis al-ard macam ni. Al-ard ni, tengok you pause sini nampak hamzah wasal Dengan contoh perkataan apa yang ada Allah. Okay, 2. Kemudian kita ambil ishtarau. Okay. Kalau you tulis lah, tulisan kalau kita bukan bacaan Quran, kita akan tulis dia tanpa hamzah wasal, betul tak Kak Ayu? Kalau you tulis Allah, bukankah you tulis Allah macam ni je? Betul tak? Kalau you tulis ishtarau, you kan tulis macam ni. Sebab kita terus tulis dia punya baris, betul tak? Yeah, correct. Kita tak tulis hamzah wasal. Betul tak bila kita buat latihan last week, Ustazah suruh terus tulis baris. Ustazah tak suruh tulis, Ustazah tak kasih tulis hamzah wasal macam ni. Sebab alif ni, sawa ungkana kita gunakan dia untuk mat ataupun kita gunakan dia untuk tadi lah. Untuk jadikan dia hamzah wasal lah. Okay. Kalau awak tak tulis, I think it's a big thing lah. Okay. It's a huge difference. If you don't write, it's incomplete. Means I'm pretty sure you're not so sure whether it's alif or hamzah. Tapi ustazah dalam Quran semua ada hamzah dia kan? Of course ada hamzah. Ada right. Alif itu hamzah. Alif, hamzah, kalau hamzah macam ni dia tulis hamzah. Yeah, it's not the topnya hamzah gitu. Kalau je. Rasul Usmani tak ada. Saya kata kalau imla'i, kalau stand muqaddam dia tulis alif. Okay. Saya Yes, correct. Understand. Sebenarnya kalau tanda apa tu? Tanda bawah dia punya hamzah bawah alif tu lah. Kalau macam ni kita baris. Kalau patutnya ishtara macam ni kan tulisnya. Correct kan dalam Quran kan. Tapi kita kan tak tulis macam ni. Saya langsung suruh you tulis berbaris bawah. Sebab kita tahu awak tahu bacaannya ishtara. You tahu ini adalah fi'il amar atau fi'il madi. Ini adalah fi'il amar. Itu beza sebab fi'il amar dengan fi'il madi. Ingat tak last session saya terangkan. Fi'il amar dengan madi dia punya persamaannya adalah dari sudut hamzah wasalnya. I can have misalnya. Okay, tengok hamzah wasal. Sorry, ini dia tulis hamzah wasal Tapi dalam fi'il madi, istaghfara. Ini bila kita dah buat imbuhan tau. Kita dah tambah imbuhan, okay. Saya tunjuk Nampak tak? Fi'il madi yang berimbuhan dengan fi'il amar sama tak spellingnya? Spelling, mana alfabetnya? Sama. Sama tak Kak Ayu? Sama kan? Sama kan? Alif, sin, ta, rin, fa. Apa beza dia? Sukun di akhir. Okay, tu biasalah. Tu beza. Sukun terakhir tu adalah perbezaan. Okay, yang pertama. Sekarang apa yang perbezaan yang paling ketara sekali yang membezakan dia fi'il amar dengan fi'il madi? Fi'il amar dengan fi'il madi. Ini kalau dalam Quran ni dia akan tulis sebagai hamzah wasal Nampak tak sini? Fir. Nampak Garis tak? bawah. Dan kita cakap fi'il amar dia follow siapa? Mudari. There you go. Can you see mudarik baris bawah? Can you see that? Garis bawah. Itu beza dia. Nampak tak dia follow rules juga? Dia ambil juga yang tanda. Of course, mesti ambil. So, saya tanya awak, what is the 3 letter ataupun
Ma huwa fi'il mujarrad thulathi fi hadhil kalimah? Apa dia fa'uhu ainuhu dengan lamuhu kalimah ni? Which is not the imbuhan, which is the original letter. Ini Sinta. Kartini. Nanti dulu. Kak Kartini saya tanya. Tak dengar. Unmute. Sin rofa. Sin rongafa. Wrong. Ted. Okay. Try again. Okay. Ni. Rofaro. Ghafara. Isn't that more common? Ghafara? Yes. Sin Ghafara. Siapa tu? Sagar. Sagar ni tak baca Quran. Ghafar. Innallaha ghafurur rahim. Betul tak? Innallaha yaghfiru ay yushraka bihi wa huwa ghafaratun an. Kan kita biasa baca huruf ghafara tu. Betul tak betul? So this is the root word. Nampak tak? Of course lah, dia kata ustazah tahulah. Ya, betul. Tapi ustazah dah jawab cara meneka. Cara kita speculate what is the three letter. Based on the words that you biasa gunakan yang you biasa baca. Kita dah biasa gunakan perkataan tu. Somehow ada kan kita boleh tahu. Kita boleh agak-agak macam tu. Of course, tak ada kaedah yang paling pantas dan paling mudah adalah kecuali menghafal I deny that. Sebab kita nak memudahkan awak, you akan nampak. Ghafara, Sagara, Safara maybe boleh lah. Tapi macam tak kena gitu kat sini. Safara nampak. AUC kat sini, yang nampak tak? Bila fa'uhu kan kita belajar sebelum ni. Kalau fi'il madi dengan, fi'il mudhari dengan amar, apa dia punya dia punya steps dia kan kita kata fa'uhu baris sukun. Nampak tak fa'uhu dia baris sukun? Yang ini renma fa'uhu baris sukun. Ain baris ikut follow ainuhu macam tu. Okay, tak apa ni, slowly you akan try and adapt more lah. But my point is, you will see that in the Quran these two will be written as hamzah wasal. And how do we identify whether it's fi'il madi or fi'il amar? Through the ainuhu. Biasa tadi dari awal saya sebut ainuhu is one of the important indicator to identify whether it's fi'il madi atau fi'il amar. Ataupun dia boleh tengok fi'il mudhari'nya macam mana dia berubah. Okay tak? Okay. Ini cuma pattern is word combination lah. It's easy but not easy. Nak understand the process tu. Okay, boleh? Can? Okay, now. Tadi namanya fi'il sahih. Next one, kita panggilnya fi'il mudha'af. Okay, now. Kita ambil sahih dulu ya. Ini namanya mu'tal kan tadi kan? Yes. Kalau mu'tal, kalau sahih ni, kalau kita panggil sahih, dia sahih juga. Tapi sahih yang kita panggil sebagai mudha'af. Nak sebut pun tak senang kan? Kenapa punya mudha'af? Sebab dia adalah dua letter yang berulang. Bertasydid lah. Yes, dua letter yang berulang lah. Okay. Ada. Nampak tak? Okay, so kalau fi'il amarnya jadi, fi'il mudhari'nya yashuddu. Okay, kalau fi'il amarnya jadi, this is interesting. Ushdud. Ushdud bihi, kan dalam Quran kan? Azri ya. Yes, ushdud bihi wa azri. Nampak? Ini bila yang ini bila dia hidup, lepas tu dia mati. Yang ini dia mati, lepas tu dia hidup balik. Dal dia expand. Sebab susah kalau nak waris. Kalau macam mana nak amarkan ushud, tak boleh kan? Kita tambah alif kat depan, jadi dal tu expand lah. Kan kita belajar fi'il madi, fi'il amar. Kan kaedah dia fa'uhu ainuhu follow. And then kena put hamzah wasal. Kaedah dia kan follow, tulis terus. Okay. Contoh letaklah perkataannya tadi kan, ushdud kan. Awak tulis shin begini kan. Asal kan. Huruf pertama fa'uhu baris sukun. Habis huruf kedua nak baris apa? Macam mana nak sabdu gini. Macam nak baca? Cuba baca. Boleh baca tak? Gini. Asalnya gini lah. Asalnya kita tulis pasal huruf ketiga baris depan kan. Kakak cuba baca. Tampungan syaddah. Cuba baca.
Boleh tak? Tak boleh kan? Itu sebab dia expand. That's the reason. Tak ada benda yang sia-sia. Okay? Macam kola. Contohlah kola. Kan? Yakulu. Okay. Letaklah hamzah wasal. Lepas tu masuk qaf. Masuk waw. Masuk lam. Lepas tu kita kata ini baris sukun. Betul tak? Yang ini follow huruf kedua. Cuba tanya macam mana nak baca tu. Apa? Ini pula sukun lagi. Bawa banyak sukun dah. Boleh baca tak? Susah nak baca. Letaklah ni nak baris depan. Letaklah ni baris depan. Kulu. Sebab susah sangat nak sebut semua. Dia kata buang sudahlah. Sudahlah. Tinggalkan huruf yang tak penyakit. Kul. Kul habis. Nampak tak? Okay. Alright. So kalau yang ini kena hidup, yang ini kena mati. Okay? Dah macam tu. Aras, boleh? Okay, good job. Okay. So the last one kita panggil hurufnya adalah apa ni? Oh, 23. Okay. Namanya adalah salim. Salim ni yang biasalah. Tak payah nak explain lah. Salim ni huruf yang biasa. Maknanya dia tak ada, dia bukan jenis yang ada apa tu? Ada hamzah yang selalu orang confuse dengan alif. Tak ada syaddah, maka huruf biasa kita panggilnya salim. Okay. Bolehlah kalau nak tulis kat sini. Saya tuliskan ajalah kat bawah ni. Buku ni dia selalu saya belajar Salim, Muda'af, Mahmuz. Buku ni dia terbalik, tak kisahlah. Saya selalu belajar yang Salim dulu. Salim, mana Salim? Sempurna lah. Sempurna, tak ada apa-apa masalah. Mana Salim? Okay, itu nama Salim. Okay, so ini namanya Salim. Alright. Ada soalan? Kita habiskan ni sikit Yaftahu dengan jadi kalau fi'il amalnya sangat senang, kita bariskan di bawah iftah. Okay, can? Alright, okay, good. Now moving on, kita panggilnya namanya mu'tal pula kat sini. Okay. Mu'tal contoh okay, ini namanya mu'tal. Tapi mu'tal ni dia ada interesting sikit sebab kalau waw, kalau huruf awal kan kita kata positioning alif wawiyah di hadapan, tengah atau belakang kan? Betul tak? Ya. Kan? Pasal huruf alif wawiyah kan? So dia boleh ada kat depan, boleh ada kat tengah atau boleh kat belakang. So nama dia tu berubah-berubah sebab positioning dia. Faham tak ni? Okay, now. Contohlah, misalnya kita panggil dia misal. Okay. Okay, now. Kalau perkataan dia kata apa? Yang pertamanya huruf illah. Wajada, ya isa. Bukan alif Alif tak boleh. Alif tak boleh huruf depan. Dia kalau hamzah yang huruf depan, namanya dia sahih. Kenapa beza? Apa beza? Kenapa alif tak boleh? Sebab alif tu dia adalah huruf mat. Tadi saya dah terangkan kan? Okay, contoh perkataannya wajada. Okay, saya tulis dulu. Wajada. Okay. Bila dekat fi'il mudhari', Kak ingat fi'il mu'tal kan dia boleh hidup dengan mati kan? Bila dekat fi'il mudhari', nampak tak? Waw dia hilang. Wajada yajidu. Jid. Ingat tak fi'il mu'tal semua yang dia hilangkan huruf-huruf alif waw dengan ya tersebut. Faham ni? So misal ni dia punya elahnya pada huruf yang pertama. Dah Ustazah, selalu tadi Ustazah kata tak boleh baris. Betul, tapi kalau dekat start of the letter tak nak ada baris, macam mana nak bunyi? Boleh baca? Cetulah lah saya letak mati ke ataupun saya biar ke. Nak baca apa tu Kak Yu?
Sebab itu it doesn't make sense. For this, sebab tu namanya li ta'azur. Macam saya kata tadi, illah ni maknanya dia bersebab, dia ada keuzuran. Maka keuzurannya saya bariskan huruf wawnya. Faham ni? Okay. Ini positioning aje lah. Okay. Nak ingat boleh, tak ingat pun tak apalah. Okay. Alright. Nanti tak boleh tukar pula. Tak apalah Tengok ni. Wow. Sekarang kalau misalnya huruf tersebut di tengah-tengah kalimah namanya adalah huruf fi'il mu'tal ajwaf. Ajwaf. Okay, ajwaf. And you will notice bila dia move to fi'il madi atau fi'il amar, dia akan sama ada hurufnya berubah atau dihilangkan. Contoh macam ni tadi qala yaqulu qul atau taba yatubu qala yaqulu. Banyak nak dengan digest ni Ustazah. Okey, tak payah hafal semua sebab ini nama saya kata. So apa yang penting adalah awak kenal dia sahih atau mu'tal saja. Itu je yang penting. Saya kena terangkan sebab kita belajar. Jadi saya tak nak awak dalam kegelapan ini tak pernah belajar pun. Cuma tak ingat. Pernah belajar tapi tak ingat. Saya kena introduce sebab itu amanahnya. Cuma nama dia sahih ke, mu'tal ke, ajwaf ke, kalau you nak ingat lagi bagus. Nampak tak? Kenapa beza nama-nama ni? Sebab nak menunjukkan position perkataan tu di mana. Kalau ini kan alifnya tu yang berubah. Alifnya tu yang menjadikan dia mu'tal. Kalau yang ini yang menjadikan dia mu'tal adalah waw. Gitu. Ini dia tak boleh tukar color, tak tahu asal. Okay? Position dia dekat depan sini, atas. Faham ni? Kalau dekat belakang, nama dia lain. Namanya apa? Nakis. Siapa yang pernah belajar idgham nakis? Ni semua ada sebabnya, ada kena-mengena tu. So Ustazah, ajwaf tu means position, is it? Ajwaf tu bukan position. Okay. Misal dia ajwaf tu nama dia bila fi'il tu position dia kat tengah. Oh, okay. Okay. So, kalau nakis dia punya tu dekat Position belakang. Dekat belakang. Belakang. Okay. So ramah. Okay. Okay. Huruf mu'tal tu position dia kat belakang. And dia alif tapi ditulis sebagai ya. Ya. Okay. Kenapa? Sebab bila dia hidup balik, ramah, okay, dia jadi huruf ya. Nampak? Bila dia jadi mudhari', dia baris bawah ya. Kalau alif kebiasaannya dia akan tukar jadi waw atau dia tulis alif juga. Tapi kalau alif maksurah, alif ya yang bengkok ni tak ada titik ni, selalunya fi'il mudhari' dia hidup sebagai ya balik. Okay, and bezanya juga kalau fi'il amar, kalau ya selalu ada hamzah wasal. Kalau jenis yang ini dua tak ada hamzah wasal. Boleh tak? Okay. Dia terminologi je lah yang apa tu, yang pelik sikit ataupun yang susah sikit. But my point is, again I repeat, most importantly is you know that the letter is kat mana position dia. And dia boleh roma macam ni, dia boleh lakia, nampak tak? Tak? Ya dia boleh hidup lagi. Ya, nampak? Macam tu. Kenapa? Sebab bila lakia, dia gini, fi'il mu'tal ni sebab apa? Dia akan hidup dan mati. Dengar yang saya kata tadi, hidup mati. Lakia bila dia masuk ke fi'il mudhari', dia ada yalki, ya dia buang. Lepas tu bila fi'il amal, ilki, ya dia pun buang. Kalau fi'il sahih, dia tak ada satu huruf pun dibuang. Betul tak? Betul. Sahih tu maknanya tak ada satu huruf pun dibuang atau ditukar. Tak ada. Ini dia bukan tukar, ini dia expand. Dia expand. Kalau fi'il sahih, kalau fi'il mu'tal, dia akan dibuang atau dimatikan macam tu. Dimatikan tu maknanya dia tak ada lah. Dia tukar ke, itu fi'il mu'tal. Kan saya kata tu gatal. Jadi dia tukar boleh, buang pun boleh. Okay? So tu namanya mudha'af dan juga itulah namanya jenis-jenis fi'il sahih dan juga fi'il mu'tal. Sebab itu kalau awak tengok dekat fi'il muka surat 96, ni yang macam saya terangkan tadi lah. Macam mana kita boleh jadi syadda ya syuddu.
Basically madda yang mudah ni jenis-jenis yang ikut dia punya wazan dia. Okay, ini Ustazah bagi info sebab at least you pernah diberitahu jenis-jenis fi'il mu'tal dan jenis-jenis fi'il sahih. Sebab kita selalu sebut tapi saya tak beritahu dengan detail apa perkataan dia. Okay, nak cakap dia tak important, dia tak se-important you kenal sahih dengan mu'tal. Paling penting sekali kakak kenal sahih dengan mu'tal. Itu dia punya important lah, itu paling penting. Sama ada dia sahih ajwaf ke, sama ada dia sahih mahmus ke, itu lain story. Nama tak kira Ustazah. Well, at your level I believe no need lah. Kalau you go to madrasah ke atau you go another level, ada one is different. But for now tak perlulah pusing-pusingkan kepala. Nampak macam susah, dia tak susah. Positioning dia yang beri nama. Sebab apa? At least contoh kalau you nak cakap dengan orang, misalnya you nak explain, bila kita cakap ajwaf, nakis, jangan orang tahu kat mana position mu'talnya. Okay tak? Alright. So hari ni sebenarnya saya nak suruh buat latihan. Kita ada masa lagi tak ada lagi 20 minutes. Okay, let's just see this. I want you all to do this actually in class. This one. This one. Okay, dah tengok belum? Dah jeling-jeling belum? Dah. Okay. Very simple exercise. I just want you to keluarkan mana fi'il madhi mudhari' dengan amal from this column, and all these adalah ayat Quran, and I purposely write it in Hamzah Wasal. Nah ya, sebab apa? Kita nak faham Arabic melalui bahasa Al-Quran, kita kena go extra mile, kena belajar penulisan Al-Quran. Okay, kena belajar penulisannya. Kalau you belajar Arabic sahaja tanpa rujuk pada Quran, then is a different thing. Jadi Ustazah tuliskan Hamzah wasalnya, tuliskan Hamzah qata'nya, tuliskan yang kita tuliskan betul. Jadi awak tengok mana fi'il madhi mudhari' dengan amal. Lagi sekali, kalau tak sure, rujuk dictionary. This is word. Okay, yang pertama. Kedua, I nak you get the meaning. Okay, now this is the trick. If it's possible, you don't go into the dictionary and find the meaning. You do the technique yang saya ajar waktu. Words association, remember? Nazalna. What is the common word that you can remember with nazalna? Nazala. Okay, so what does nazala means? Fall, turun. Turun. Tulis turun. Like that. Okay, we use words association. Use a different technique to memorize. Okay, I want you to try and do this without looking at the dictionary for the meaning. Okay, now. Yajhalun. Agak-agak what's the root word? And what is the word association with yajhalun kat Kartini? Try. Yang you know the meaning. You rasa sesuai dengan kata yajhalun. Kan kita dah ajar, ingat tak yang word association kan saya ajarkan? Kataan yang iras apa dia? Jahalu. Jahala. Jadi apa? Jahil. Jahil lah, betul lah. Bodoh. Okay. Cuma imbuhannya nanti kita akan go through in detail. For now, I just want you to get the word association dulu. Maknanya jahalun, mereka membodohkan diri ke, mereka diperbodohkan, dan imbuhan ni dulu later. But for now, I want you to get the association dulu. Okay? Same goes to the rest. Let's try. Okay? If possible, we do this one first. Okay? This now number one. Okay? I explain dulu After this, I want you all to do. Okay, this one very important. Now, tadi saya dah ajarkan fi'il mu'tal dengan fi'il sahih kan? Yeah. Kalau nak tulis je mu'tal, fi'il mu'tal, ajwaf ke, nakis ke, apa ke, silakan. Tak nak, sudah ambil mu'tal sahih habis. Yang mudah-mudah aja. Okay, saya tak suka benda yang menyukarkan. Nanti ingat lepas lupa. Okay. Ini semua biasa baca ayat Quran ni. Dan basically boleh buat apa tahu? Buka surah Al-Baqarah bila buat ni. Sebenarnya I want to do this in class. Let me see next week. This week tak ada banyak. I think you all do lah. Next week ada kelas. Next week ada kelas ada. Next week ada. Kita ada 31 This week saya kasih 4 session full lah, alhamdulillah. So 31 tu dia saya ada training. So 24 kita buat tafsir kan. So 17 next week we still have classes per now. Okay, now. We want to do this. The rest of the ayat is either surah Al-Baqarah atau surah Taha. What you can remember the rule bila saya cakap saya nak apa fi'il apa? Dan amar. Saya sebut sebelum ni kan Hamzah wasal dengan fi'il amar. Fi'il amar dengan fi'il madi dia ada persamaan dari Hamzah wasal kan? Okay, so take note of that number one.
Okay. So what you have to do is, first, this one you can look at the dictionary ataupun look at the translation. And I did mention this with all of you. Usually dalam Al-Quran dan sudut terjemahannya, okay, kalau fi'il amar, ada apa dia punya imbuhan dia kalau terjemahan dia? Lah. Itu kunci nak kena fi'il amar dulu. Okay. Nak hafal macam susah istighfar tu lambat kita gunakan buku. So saya selalu cakap gunakan kaedah 2. Kalau tak boleh gunakan kaedah nahunya, kita gunakan kaedah maknanya. Salah tak salah, dua-dua boleh. Dua-dua pun bagus. Ambil mana yang mudah. Okay. So what you can do is, you can find yang ada lah tu tadi kan. Right. Okay. Yang lah tu, okay. You tulis, itulah yang menjadikannya fi'il amar. Dan you tulislah makna dia apa. Kemudian saya nak you keluarkan the root word dan fulasi mujarrad dia. Okay. Dan kena identify dia mu'tal atau sahih. Kalau misalnya rajin nak tulis fi'il, mu'tal, adhaf, naqis, mudhaf, pergilah tulis, tak ada masalah. Terpulang. Okay. Lagi bagus sebenarnya. Tapi yang nak shortcut sudah. Yang penting kenal dia huruf gatal ke huruf sahih macam tu. Okay tak okay? Alright. Okay. So ni satu ni, ni semua saya sengaja tulis ni, tengok dia punya apa tu. I know last week kita belum selesai tapi kita buat ni dulu. Bila dah habis buat ni dah mudah nak ni. Nampak tak? Khuz. Nampak? Dia orang kata ittaqu. And not necessarily one sentence ni cuma ada satu je fi'il sahih satu je fi'il amar It can be more than that. Okay tak ni? Boleh tak? Okay, boleh. I think tu je. We still have time. Why not we do this first, okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. I'll be here. Okay, so if you all have any question, kita akan discuss kat sini juga. Okay, bye.